Ya, dan juga kali ini kita nak kita nak berkongsi kepada kita semua, kepada anda semua, salah satu golongan masyarakat yang cukup penting kepada pembangunan sesebuah negara adalah golongan belia. Betul. Jadi kalau ikutkan statistik yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, jumlah belia pada tahun 2018 itu pada 3 tahun lepas adalah seramai 15.1 juta, iaitu 46.64% daripada keseluruhan penduduk di negara ini, menghampiri separuh. Jadi kita dapat lihat dari segi peratusan itu sendiri, bagaimanakah mereka ini sebenarnya yang boleh mewarnai dan juga memberi orang kata jalan kepada pembangunan negara Malaysia. Ya, kita nak bersama dengan tetamu kita melalui Google Meet, Lim Shan Shen, Presiden Persatuan Pemimpin Muda UM, ikon siswa kepimpinan Mahasiswa Fakulti Undang-Undang UM untuk Remaja Cemerlang Negara Terbilang. Selamat pagi. Selamat pagi, Lim. Ya, selamat pagi. Salam ta'aruf dan juga salam sejahtera. Salam keluarga Malaysia. Saya ucapkan kepada semua penonton SPM dan ATM. Selamat tahun baru Selamat juga tahun baru kepada Lim. Apabila kita bercakap mengenai cemerlang, untuk remaja sendiri, definisi cemerlang itu bagaimana untuk Lim? Okey, bagi saya definisi cemerlang tu kita boleh takrifkan dengan merujuk kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Tinggi 2015 sampai 2025, iaitu lonjakan 1, di mana seorang mahasiswa dikatakan holistik apabila dia ada ciri keusahawanan, dia ada ciri kepimpinan yang holistik, iaitu cemerlang dalam pelbagai bidang. Bagi saya, kalau seorang belia nak cemerlang, dia mestilah aktif bukan sahaja dalam co-curriculum, tapi juga kena cemerlang akademik, sosial kena jaga, sentiasa beramah mesra dengan semua orang, dengan cikgu ke, dengan masyarakat ke. Lepas tu kena aktif dalam projek komuniti, sebab kita sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga sebagai seorang manusia kena banyaklah berbakti kan. The more we do, the better lah kan. So kena berbakti kepada masyarakat, biarlah menyumbang tenaga, idea, kudrat, bakti. Asalkan ada niat tu, asalkan lawan tu baik, kemudian itulah baik. So bagi saya, seorang belia yang cemerlang adalah penentu masa depan negara yang akan sentiasa cerah dan juga memastikan negara akan sentiasa berada di landasan yang betul apabila belia iaitu sebagai pewaris negara adalah sentiasa aktif dan juga cemerlang dalam pelbagai bidang. Jadi Lim merupakan salah seorang ikon siswa kepimpinan dan juga Presiden Persatuan Pemimpin Muda. Jadi apa pandangan Lim melihat kepada keperluan belia sekarang dalam isu kepimpinan? Okey, baik, terima kasih atas soalan tersebut. Bagi saya, kalau kita tengok dalam sistem pentadbiran negara, belia sudah diiktiraf dalam pelbagai bidang. Saya bagi contoh ya. Contohnya adalah belia telah diiktiraf, contoh dalam Parlimen Belia. Belia telah diiktiraf dalam program seperti Fellow Perdana, iaitu dapat bekerja dengan cukup rapat dengan secara langsung dengan menteri dan dengan KSN, dengan PM sekali lagi dalam program Fellow Perdana, di mana mereka akan hasilkan policy paper ataupun kertas polisi untuk cadangan kepada pertimbangan pihak menteri. Program Fellow Korporat, dan juga ada sambutan Hari Belia Negara, dan serta kita tengok ada program lepas tu ada satu pindaan yang telah berlaku tahun lepas, iaitu pindaan kepada umur pemegang taruh ataupun untuk ahli yang memegang jawatan di semua pertubuhan belia, di mana umur dia telah diturunkan untuk memastikan belia juga dapat memainkan peranan dalam semua persatuan, iaitu dalam Akta Pertubuhan Belia. Okey, bagi saya belia perlu berada dalam sistem kepimpinan dan juga pentadbiran negara, kerana suara mereka adalah suara keramat, dan suara mereka dan juga cadangan mereka adalah cukup kreatif dan mencakupi berbagai kepentingan berbagai pihak seperti belia, mahasiswa, pelajar, kanak-kanak dan juga OKU, warga emas dan sebagainya. Maka satu polisi itu akan jadi lebih inklusif dengan adanya pelibatan belia dalam sistem tersebut, dan dengan adanya belia dalam sistem kepimpinan dan juga sistem pentadbiran negara, belia juga dapat mengasah dan juga memastikan dia dapat meningkatkan bakat kepimpinan dan juga kemahiran komunikasi, soft skill ataupun kemahiran insaniah diri secara tidak langsung apabila mereka aktif melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan.
Seperti mana yang Lim tekankan bercakap mengenai soft skill kepimpinan dari segi komunikasi, kita juga tidak boleh lupa kepada bidang kemahiran. Bagaimana Lim melihat bahawa belia kini lupa akan kemahiran ini juga sebenarnya sangat penting untuk mereka punya masa depan, dan juga kemahiran ini sebenarnya diperlukan oleh negara, terutama apabila kita sudah pun mencapai ke IR 4.0 ini, Lim? Ya, belia dia tidak boleh lupa tentang kepentingan kemahiran semua ini, komunikasi, soft skill, kemahiran untuk mendapatkan persetujuan dalam satu topik ataupun topik perbincangan. Bagi saya, belia perlulah sentiasa aktif untuk berbincang dengan kawan mereka ataupun berjumpa dengan rakan-rakan mereka, keluarga mereka, pensyarah mereka di mana-mana saja untuk berbincang satu topik, biarlah isu semasa ataupun tentang topik pelajaran, untuk memastikan mereka sentiasa dapat berfikir secara kritis, lepas itu dapat menganalisis satu isu tersebut secara menyeluruh. Dan kedua, belia perlu mengetahui bahawa skill-skill tersebut seperti komunikasi, soft skill adalah penting untuk meningkatkan daya saing mereka ataupun kompetensi mereka apabila mereka berada dalam universiti ataupun mereka nak jejak masuk ke dalam dunia pekerjaan. Sebab kalau mereka nak dapat kerja dengan senang dan dapat tingkatkan peluang mereka untuk dapat kerja, mereka kena kuasai kemahiran berbahasa, lepas tu kena sentiasa faham apakah trend dunia ini. Kita tengok dunia ini sedang beralih ke digitalisation ataupun IR 4.0. So, belia kena cakna tentang isu semasa dan mereka kena pastikan mereka adalah sejajar dalam perkembangan isu semasa dan mereka tidaklah di belakang ataupun tertinggal. Mereka kena pastikan mereka ada sentiasa bersedia, bersemangat untuk bersama-sama dengan rakan mereka dalam meningkatkan kemahiran diri dan juga memaksimumkan potensi mereka dalam semua bidang supaya mereka sentiasa berjaya dan juga mencapai kecemerlangan yang tertinggi dalam apa jua bidang mereka melibatkan diri, untuk pastikan dapat harumkan nama diri, keluarga dan yang penting negara di mata dunia. Lim sekarang berada di kampus. Lim mungkin lebih rapat dengan rakan-rakan yang berada di kampus ataupun rakan-rakan yang sama baya dengan Lim. Jadi sebenarnya lah, mengikut pandangan Lim, apakah sebenarnya kehendak dan juga keperluan rakan-rakan sebaya Lim yang sekarang berada di kampus yang sedang melalui proses pembesaran untuk menjadi orang yang lebih dewasa pada ketika ini? Suara-suara yang bagaimana mereka inginkan, Lim? Okey, bagi saya rasa belia atau mahasiswa mereka mahukan suara mereka didengari, mereka mahukan mereka didekati, mereka didampingi dan pandangan mereka diterima baik dalam pelbagai peringkat, contohnya dari pelbagai peringkat UC, peringkat PT, peringkat kementerian dan juga peringkat kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Mereka mahukan mungkin kita boleh ajukan seperti sesi libat lurus ataupun sesi perbincangan, perjumpaan dengan pemimpin mahasiswa supaya suara kita dapat disalurkan kepada pihak yang tertentu dan juga pihak yang berkepentingan. Dan kedua, mahasiswa dan belia mahu dilihat sebagai satu pemegang taruh ataupun stakeholder yang penting supaya pandangan yang kami ajukan akan diterima dan juga dipandang untuk kebaikan negara, supaya dapat dijalankan dalam satu dasar ke polisi ke ataupun bajet ke, supaya dasar tu akan jadi lebih inklusif dan juga mencakupi kepentingan belia dan juga pelbagai pihak. Dan seterusnya, sebagai seorang belia dan mahasiswa, kami juga haraplah dapat ada masa yang secukupnya untuk terus aktif dan juga kekal semangat, ada diberi peluang dalam aktif dalam kurikulum, aktif dalam akademik, okey. So kami dapat jadi seorang mahasiswa yang holistik dan juga dapat menyumbanglah idea kepada negara, kepada universiti. Dan bagi saya sendiri, saya juga telah wakil Malaysia ke persidangan Undang-Undang Belia Antarabangsa dan tim pasangan dia telah menang kertas persidangan terbaik pada tahun ini dijangkakan. So kami sentiasa buat yang terbaik dan akan teruskan berbakti kepada negara dan universiti supaya dapat memberikan impak kepada dunia dan peringkat masyarakat dan negara.
Satu permasalahan yang dihadapi oleh belia sebenarnya apabila ada senior dan juga junior. Itu yang selalu yang dihadapi oleh belia, kerana bila nak ke hadapan sahaja mulalah sini-sini kata mungkin yang belia ini masih belum cukup pengalaman untuk bercakap seperti mana yang saudara Lim katakan tadi. Jadi bagaimana sebenarnya belia ini perlu mempersiapkan bukan saja diri tetapi mental untuk berhadapan dengan kecaman-kecaman dan juga tentangan seperti ini, Lim? Ya, bagi saya belia kenalah sentiasa kekal sabar, kekal tabah, dan juga mereka perlu ada muhasabah sikit. Contoh macam mereka kena sentiasa buat refleksi diri tentang apakah sikap ataupun bagaimana mereka dapat improve mereka ataupun memperbaiki contoh kemahiran ataupun komunikasi mereka. Okey, supaya mereka dapat mendekati diri dengan pelbagai masyarakat seperti warga emas dan sebagainya. So, belia kena sentiasa pastikan mental mereka kuat dan mereka kena sentiasa buktikan bahawa mereka adalah salah satu pemegang taruh seperti yang saya cakap, iaitu stakeholder. Mereka kena pastikan mereka adalah salah satu pemegang taruh yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan semua warga emas ke, adab ke, ataupun sesiapa saja, mana-mana pihak. So mereka kena buktikan bahawa mereka memang memahami, mereka memang ada pandangan mereka sendiri dan mereka ada bukti yang kukuh untuk menyokong pandangan mereka. So kalau saya rasa dengan ada itu, belia menunjukkan satu sistem bahawa mereka akan didekati dan pandangan mereka akan didengari dan mereka tidak akan dipandang remeh. Sebaliknya mereka akan diterima dengan baik dan juga didampingi oleh setiap masyarakat kerana idea mereka yang kreatif akan menyumbang kepada perkembangan dan juga pembangunan yang cukup holistik dan juga dapat memacukan satu pembangunan yang cukup positif dalam apa juga bidang. So belia kena kuat dan juga mereka kena buktikan bahawa mereka faham dan mereka ada idea sendiri yang unik, yang kreatif dan juga ada bukti untuk memastikan dapat bukti tersebut dapat dikukuhkan dan dimantapkan lagi. Lim, sedikitlah kita sentuh tentang bajet 2022 mungkin secara ringkasnya. Pandangan Lim sebagai seorang mahasiswa melihat kepada peruntukan bajet 2022 kepada belia, khususnya ada inisiatif jamin kerja, ada juga pemberian tablet kepada golongan B40. Bagaimanakah inisiatif dalam bajet 2022 ini mampu untuk mengangkat terus mahasiswa dan juga belia seperti Lim? Ya, saya memang menyambut baik bajet 2022 yang bertemakan keluarga Malaysia makmur sejahtera dan juga untuk mendukung 3 paksi utama untuk memperkukuh pemilihan, membina daya tahan dan juga untuk memacu pembaharuan. Bagi saya seperti yang saudara sebut, iaitu peranti siswa keluarga Malaysia, saya amat sukalah projek tersebut. Kerana belia-belia, especially mahasiswa B40 akan dapat tablet untuk akses bahan pembelajaran, untuk akses media sosial, untuk dapatkan bahan-bahan untuk pembelajaran ataupun untuk menambah value diri. So bagi saya itu memang perlu diterima baik kerana dia akan memberikan manfaat kepada semua mahasiswa. Dan seterusnya, untuk diskaun PTPTN itu juga dapat memastikan mahasiswa dapat memulangkan PTPTN mereka dengan baik dan juga dengan efektif. Dan seterusnya ada juga pekerjaan jangka pendek MyStep. Saya rasa itu pun sangat baik program kerana dia dapat memberikan pendedahan pengalaman serta pengetahuan mahasiswa untuk merasai apakah perasaan bekerja dalam dunia pekerjaan. So bagi saya semua memang inisiatif itu sangat baik dan belia dan mahasiswa kenalah memanfaatkan semua inisiatif yang telah diumumkan oleh kerajaan supaya diri dapat sentiasa berdaya saing dan cukup holistik dalam pelbagai kemahiran. Itu saja. Ya, sebenarnya belia ini perlu dipersiapsediakan sekarang kerana tahun 2057 genap 100 tahun negara kita merdeka dan mereka inilah sebenarnya yang akan menjadi pemimpin dan mungkin satu hari nanti kita akan berjumpa dengan Lim. Kita kena panggil dia yang berhormat mungkin. Mungkin. Ya Lim, pun terima kasih Lim Shanshen, Presiden Persatuan Pemimpin Muda Universiti Malaya, ikon siswa kepimpinan mahasiswa Fakulti Undang-Undang UM kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih Lim. Terima kasih. Jumpa lagi. InsyaAllah. Baiklah. Bercakap dengan Lim, kita terasa muda ke? Macam mana? Sebaya. Sebaya. Masih lagi sebaya. Okeylah. Kita berehat seketika.